Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan? Welcome back to my channel. Okay, rasanya lama gila saya tak buat video kan. Saya tak tahulah sama ada lagi ke orang yang nak tengok nota-nota saya kan. Tapi sebenarnya hari ni saya tergerak nak buat video sebenarnya sebab bila saya tengok balik saya punya nota video-video, kita tengok ramai sokongan ataupun support yang diberikan daripada tuan-tuan kepada saya, terutamanya rakan-rakan trader di luar Malaysia lah, terutama video saya yang versi English lah, versi English yang ramai yang minta translation ataupun subtitle. Saya pun minta maaf lah sebab saya pun tak sempat nak buat, tapi insyaAllah kalau ada 1, 2, 3 yang sempat saya rekodkan short video, dan kita akan share jugalah dengan rakan-rakan trader kita yang menghadapi kesukaran untuk memahami bahasa Malaysia lah. Tuan-tuan, okay. Salah satu sebab kenapa saya nak share video hari ini adalah kerana saya perhatikan kebanyakan video ataupun nota-nota saya ni, saya lebih share kepada anda bagaimana cara saya trade. Okay? Bagaimana cara saya trade, terutama kalau macam lebih kepada pengalaman lah, perkongsian pengalaman. Jadi benda tu sebenarnya bagus, tapi tidak membantu anda yang melihat video, kerana masih ada lagi persoalan-persoalan yang timbul di benak fikiran tuan-tuan yang ajukan kepada saya dalam Telegram. Baik, hari ni kita nak start from basic tuan-tuan. Hari ni saya nak share basic terminologi ataupun terma-terma asas dalam BBMA. Kita bukan nak share nota-nota advance hari ini, tetapi saya nak share dengan anda pemahaman bagaimana nak memahami BBMA. Kalau kita tak kukuh asas, kita takkan kukuh kita punya kefahaman secara total. Okay? Baik, so rasanya boleh kita mulakan tuan-tuan. Okay. Saya suka berkongsi dengan anda bahawa asas di dalam BBMA adalah yang pertama sekali berkaitan dengan MA itu sendiri ataupun kita panggil moving averages. Okay, moving averages ni yang pertama tuan-tuan, moving averages. Yang kedua kita ada candle, ataupun CS lah orang panggil kan. Okay, kita panggil candle. Baik, saya tulis macam ni je lah. Yang dia punya huraian ni saya akan cerita secara verbal. Okay, kita tengok ini, kita berkisah apa yang kita tajuk kita hari ini, kita berkisahkan tentang BBMA ataupun BB campur MA. Okay, so ini yang kita nak cerita. Apa-apa saja topik yang hari ini saya ceritakan adalah berkenaan dengan Bollinger Band dan juga moving averages. Bagaimana moving averages dan juga Bollinger Band itu related ataupun berkait rapat antara satu sama lain. Jadi, so kita ada BB, kita ada moving average dan juga kita ada candle. Baik. Asas nombor 1 tuan-tuan. Asas nombor 1 apa dia? Ini yang banyak ramai trader-trader kita yang terlepas pandang. Ramai yang trader kita terlepas pandang. Yang pertama, asas dia adalah moving average tidak boleh berada di luar. Tidak boleh berada di luar Bollinger Band. Tak kiralah atas ke bawah. Moving average tak boleh berada di luar top BB dan juga low BB. Kalau dia berlakunya keadaan seperti itu, kita panggil apa? Kita panggil ekstrim. Maknanya
Berlaku saja MA di luar Bollinger Band, dia memberi signal ekstrim. Ekstrim itu apa? Adalah tanda awal. Tanda awal yang trend nak habis. Ini klise, semua orang cakap benda yang sama. MA keluar, tanda awal. Ataupun ekstrim, tanda awal trend nak habis. Maknanya trend nak habis tu apa? Maknanya candle akan masuk di dalam BB. Bila kita sebut candle, dia akan masuk basic yang kedua, iaitu candle tidak boleh berada di luar BB. Kalau candle berada di luar BB, dia akan jadi momentum. Betul tak? Dia akan jadi momentum, tuan-tuan. Maknanya maknanya bila berlaku je situasi macam ni, kita tahu candle di luar BB itu adalah momentum. MA di luar BB nama je ekstrim. Okey. Kenapa kita nak kena? Bab yang kedua ni yang ramai orang tak cerita. Kenapa? Kenapa kita nak peduli sangat? MA tak boleh keluar daripada BB. Kenapa candle tak boleh keluar daripada BB? Kenapa kita tak nak semua tu? Kita tak nak MA tu ada kat luar, kita tak nak candle tu ada kat luar. Sebab apa? Sebab apa tu yang tak ramai orang cerita, tuan-tuan? Sebab apa tu? Itulah rahsia yang tak ramai orang kongsikan. Sebab apa? Sebab kita nak BBMA adalah candle dan juga MA berada di dalam BB. Itulah BBMA. BBMA adalah setup yang mana yang kita nak moving average dan juga candle berada di dalam BB. Itu adalah BBMA. Apa maksud BBMA? BBMA ni adalah setup. Dia adalah setup, tuan-tuan. Kalau orang tanya BBMA itu apa? BBMA itu adalah setup. Ramai orang cerita BBMA ini adalah ekstrim ataupun momentum, MHV, TP wajib, semua bagai tu kan. Benda-benda tu semua untuk apa sebenarnya? Benda-benda tu semua adalah untuk kita mencari setup. Selagi ada MA terkeluar daripada Bollinger Band, selagi ada candle terkeluar daripada Bollinger Band, selagi itu tuan-tuan takkan jumpa benda ni. Benda ni sampai besok, sampai bila-bila lah tuan-tuan takkan jumpa setup. Kenapa? Ada tak orang cerita selama ni? Saya tanya, ada tak orang cerita? Orang cerita BBMA selama ni orang cerita pasal apa? Ekstrim, TP wajib, MHV, candle arah kukuh, re-entry dan momentum dan re-entry dan seterusnya sehinggalah muncul kembali ekstrim, betul? Semua benda-benda tu semua sebenarnya BBMA. Kalau tanya saya sebagai pengamal BBMA ini, BBMA ini adalah setup, dan apa yang kita nak cari dalam BBMA ini adalah selepas daripada terma-terma tu. Selepas daripada ekstrim, selepas daripada TP wajib, selepas daripada MHV, lepas tu nampak pula ada ekstrim, ada arah kukuh lah, momentum, re-entry. Okay. Sebenarnya BBMA ni kita nak cari apa, tuan-tuan? BBMA ni nak cari apa? BBMA ni kita nak cari setup. Tak ada benda lain melainkan setup. Setup itu hanya akan berlaku setup itu hanya akan berlaku di dalam kotak biru. Kotak biru. Ni. Kotak yang pertama, kotak yang kedua, kotak yang ketiga. Ini semua inilah benda-benda yang akan berlaku. Termasuklah di dalam kotak yang ni. Maknanya candle mesti berada
di dalam kurungan Bollinger Band. Kerana dekat kawasan itulah yang kita akan nampak setup akan terbentuk. Selama mana dia membuat ekstrim ni, ini setup pun belum mula lagi tuan-tuan. Setup pun belum mula tuan-tuan. Okey. Saya bagi contoh lah. Okey, mungkin mudah untuk tuan-tuan lihat kat sini. Okey, saya tengok. Okey. Saya bagi contoh tuan-tuan. Di mana arah pertama kita akan cerita tentang arah. Tak nak kita kena tengok candle arah tu, kita kena tengok candle arah tu adalah candle arah awal ataupun candle arah yang kukuh. Okey. Kenapa kita nak tengok candle arah? Ini yang tadi tu. Nak tengok candle arah tu sebab kita nak cari zone untuk setup. Kita nak cari zone untuk setup. Zone setup tu zone apa? Zone re-entry. Kita dapat zone re-entry, kita dapatlah setup. Macam tu tuan-tuan. Macam tu. Okey, kita tengok kebiasaannya bila kita tengok, saya ambil sinilah. Mudah untuk tuan-tuan lihat. Kita colorkan, warnakan warna hijau. Okey. Depan kita ni kita ada candle arah kukuh. Candle arah awal. Candle arah awal dia tak break mid-BB. Kenapa dia tak break mid-BB? Sebab dia ada support dekat sini. Candle arah kukuh ni kenapa dia break mid-BB? Sebab dekat sini ada support yang dia break. Ada support yang dia break. Kebiasaannya dia akan break support. Sebab tu dia panggil candle arah kukuh untuk turun ke bawah. Okey. Ini kita buang dulu. Okey, tengok fokus pada kotak hijau. Ini zone. Saya dah cerita tentang zone sebelum ni banyak kali dalam video-video saya. Anda boleh tengok, boleh rujuk balik dalam video-video yang sebelum ni. Zone re-entry itu macam mana kita tahu dalam TF3, TF yang paling besar. Okey. Sekarang ni kita tengok dalam TF yang kedua. Tadi TF3 daily memberi zone re-entry. TF2 akan memberi bacaan ekstrim. Bacaan ekstrim. Bacaan ekstrim tu apa? Bacaan ekstrim tu adalah di mana MA tidak ataupun MA keluar daripada Bollinger Band seperti yang ini, ataupun candle menyentuh top ataupun low BB tetapi tidak berjaya untuk tembus. Itu adalah ekstrim. Kenapa nak tengok ekstrim ni? Sebab inilah selagi mana tidak ada candle yang keluar, berada di dalam, nampak tak? Candle semua berada di dalam. Maksudnya dia sedang membuat setup untuk sell di zone re-entry. Zone re-entry tak ada candle, tidak ada momentum, tidak ada momentum yang keluar daripada ni. Mana tak ada macam ni. Kalau macam ni dia akan naik. Tetapi tidak ada yang keluar daripada top BB. Bermakna kita tahu tidak akan ada kenaikan berbanding dengan yang ini. Boleh beza kan? Boleh beza. Kemudian kita tengok ke H1. Okey. H1. Okey, H1 ni tengok ini ada keluar kan? Keluar mana dia akan berada membuat kenaikan. Tetapi tengok kat sini. Dalam kotak hijau ni semua berada di dalam Bollinger Band. Tak ada satu pun yang ni berjujukan ataupun berterusan keluar, tak ada. Benda tak ada. Bermakna ini adalah setup sebenarnya. H1 sedang membuat setup. Bila berlakunya setup tu apa? Setup tu adalah yang berlaku, kita katakan ekstrim, MHV, candle arah kukuh, re-entry. So ini adalah petanda getting ready untuk turun ke bawah. Sebab apa? Bila dia dah berada, dah candle arah kukuh dah keluar, lepas tu dah ada pula zone untuk re-entry, kenapa dia terkejun? Siapa boleh jawab kenapa dia terkejun?
Ada tak orang boleh jawab kenapa dia terjun? Sebab ekstrim dah ada, tidak ada petanda yang dia nak naik, dan di daily berlakunya zon untuk re-entry sell. Jadi sebab itulah dia turun. Okey, contoh kita ambil dekat sini. Yang ni. Candle arah kukuh ada macam re-entry buy di bawah mid BB. Okey. Ada nampak macam zone buy. Okey, zone buy ni adakah dia akan valid? Jom kita tengok. Nampak? Kat mana tuan-tuan kata nampak ada ekstrim? Satu, ada candle menyentuh, dan adakah dia tidak berjaya break ataupun dia berjaya breakout? Dia berjaya breakout. Bila berjaya breakout, dia akan naik untuk membuat zone re-entry. Okey, baik. Jadi dua, saya nak tunjuk kat tuan-tuan dua benda ni. Okey, kotak hijau dan juga kotak biru. Kotak biru ni kita nak mencari zone re-entry buy. Jadi kita akan mencari extreme buy di TF2 dan kita akan mencari zone untuk buy. Betul. Structure ataupun setup untuk buy di sini. Tetapi tuan-tuan, perasan tak tuan-tuan dekat sini? Dekat atas ni, bila dia bagi momentum, dia akan bagi macam setiap momentum akan memberi re-entry. Jadi ini akan menjadi zone re-entry. Adakah zone re-entry ini akan valid tuan-tuan? Macam mana nak check? Macam mana kita nak check zone re-entry ini valid ke tak valid? Kita akan berbalik kepada time frame lebih kecil dan kita tengok. Nampak tak? Adakah semua candle berada di dalam Bollinger Band? Nampak? Ada nampak sikit-sikit tu macam menyentuh sikit. Sentuh sikit. Nampak? Okey. Candle berada di dalam Bollinger Band. Apa maksud? Setup maksud dia. Maksudnya setup. Tengok di time frame 15. M15. Adakah kita nampak full structured? Kita nampak ekstrim, dan kita ada nampak kotak candle berada di dalam. Dan kemudian kita nampak full setup, ada nampak candle arah, dan kita pun ada nampak re-entry. Bermakna di time frame yang pertama ini masih lagi berada dalam keadaan trend untuk sell. Selama mana dia tidak cross mid BB, nampak? Dia boleh turun. Kenapa dia nak turun? Kita jangan lupa ni zone untuk buy. Tapi H4 ni dia belum membuat ekstrim. Ekstrim tu apa? Kita nak ekstrim bermakna candle H4 ni berada di kawasan dalam low BB ni, ataupun dia menyentuh mana-mana garisan low BB untuk membuat ekstrim. Dan pada ketika itulah tuan-tuan, pada ketika itu penurunan ni dia akan buat momentum. Dan dia akan buat bacaan yang baru. Dekat sini akan muncul setup untuk buy. Setup untuk buy. Yang ini yang kita nak tunggu. Sekiranya dia berlaku buy dekat sini. Tengok dekat sini mesti akan berlaku full structure. Ini TP wajib, MHV dia dah turun ke bawah, dia akan buat benda yang sekali lagi macam ni, barulah dia naik ke atas. Tengok zone di bawah ni. Kita akan nampak bacaan tu, kita akan nampak. Melainkan re-entry ni dia akan turun terus membuat bacaan jaga jatuhan. Dia akan jatuh juga. Dia boleh jatuh, bukan tak boleh jatuh. Dia akan jatuh, dia akan dapatkan bacaan support dekat bawah ni. Dekat sini mungkin akan ada setup. Kalau setup yang kat sini dia tak dapat buat, dia akan buat setup dekat sini. Ini keadaannya dua-dua ni. Keadaan dua-dua ni yang tuan-tuan kena tengok macam mana nak dapatkan bacaan dekat kawasan ni. Ini dua ni. Sentuh saja
top ataupun low BB, dia akan jadi bacaan ekstrim. Yang ekstrim ni yang kita nak jaga. Okay, so saya rasa itu antara benda yang paling penting lah, yang mungkin kita terlepas pandang. Selama ni kita banyak share cara bacaan, tetapi kita lupa perkara asas yang kita nak kongsikan dengan anda semualah, trader-trader, rakan-rakan trader kita semua. Benda yang paling asas iaitu moving average, apa sifat dia, candle apa sifat dia, kenapa kita nak dia, kenapa kita tengok sangat dia kat luar. Kita bukan nak tengok dia kat luar, kita nak tunggu dia bila masa dia kat dalam. Kita bukan sibuk dia nak keluar sebagai ekstrim ke, sebagai momentum ke, tak. Kita bukan sibuk tu sebenarnya, kita nak sibuk bila dia nak buat setup. Sebab tu bila kat luar ni ada nama-nama dia, tetapi bila kat dalam tak ada nama, dia cuma nama sebagai market hilang volume, MHV kan. MHV ni lah yang kita nak ambil peduli, sebab di situlah setup berlaku. Sebab ramai orang dia tak sedar benda ni, dia sibukkan ekstrim, dia sibukkan re-entry pun, tiba-tiba re-entry pun baca re-entry yang terbalik, kena lipat juga, itu pun tak boleh juga tu. Jadi yang terbalik kena lipat tu semua kita dah share dalam nota-nota video kita sebelum ni. Cuma yang kali ni kita just nak peringat kembali je lah terma-terma asas ataupun basic di dalam BBMA tentang moving average dan candle, dan bagaimana hubungannya dengan Bollinger Band. So saya harap nota-nota ringkas pada hari ini mungkin memberikan manfaat lah kepada anda semua. So itu saja saya rasa untuk hari ini. Kalau ada soalan boleh terus tulis di ruangan komen, dan kalau ada masa insyaAllah kita cuba untuk konsistenkan nota ataupun video kita di masa akan datang. Thank you. Kalau ada support, so boleh support lah. Yang boleh memberi sokongan kepada saya, boleh tanya, ajukan soalan, dan insyaAllah kalau kita ada masa kita akan share dengan video untuk rujukan anda semua. So terima kasih, selamat trading, semoga akaun anda semakin sihat sama seperti anda juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.